Hai semua. Okey, untuk video kali ini aku nak berkongsi tentang faktor-faktor deteriorasi artifak. Okey, untuk bahasa mudahnya penyebab kemerosotan nilai artifak. Okey, topik ni biasanya diletakkan di bawah bidang konservasi preventif. Baik, sebelum itu ringan-ringankanlah jari jemari untuk klik butang subscribe kat bawah tu. Okey, lepas dah layan video ni tolong klik like dan share. Okey. Baik. Terdapat 10 ejen deteriorasi artifak. Kalau konservator di makmal konservasi ni diorang suka panggil sebagai ejen pemusnah. Okey, untuk video ni aku akan bagi pengenalan 10 ejen deteriorasi artifak secara ringkas dahulu. Ejen pertama dalam faktor deteriorasi artifak ni ialah tekanan fizikal ataupun physical force, iaitu suatu daya yang dikenakan secara langsung atau tidak langsung kepada artifak yang boleh menyebabkan kerosakan ataupun menyebabkan perubahan bentuk kepada artifak tadi. Okey, yang kedua ialah faktor kebakaran ataupun fire. Okey, tidak ada artifak yang kebal daripada risiko kebakaran. Okey, tidak seperti ejen deteriorasi yang lain. Okey, api ni boleh menyebabkan kerosakan yang sangat serius dan kerugian yang sangat tinggi kepada muzium. Sebab apa? Sebab hilang bangunan, hilang artifak, operasi terhenti dan juga perkhidmatan kan, perkhidmatan terhenti. Okey, yang ketiga ialah faktor makhluk perosak. Okey, antara contoh makhluk perosak organisma hidup yang membawa kerosakan kepada artifak ialah mikroorganisma, serangga, tikus dan juga kelawar. Baik, seterusnya kita tengok faktor pencahayaan. Kita memerlukan cahaya untuk melihat artifak. Okey. Tetapi pada masa yang sama, cahaya boleh merosakkan artifak. Okey, beberapa kategori artifak. Baik, daripada segi pengurusan risiko, kita akan mencari jalan bagaimana untuk meminimumkan kehilangan nilai artifak ni. Okey, kerana faktor kerosakan cahaya ni ialah bersifat kekal. So cahaya ni kita boleh kelaskan juga kepada tiga. Yang pertama ialah ultraviolet, UV, VL, visible light dan juga infrared atau IR. Okay. Faktor yang kelima ialah kelembapan bandingan yang tidak tepat atau tidak betul. Okay. Incorrect relative humidity. Okay. Setiap artifak ni dia memiliki RH yang berbeza-beza. Jadi dia ada berkait rapat sedikit dengan suhu. Okay. Seterusnya ialah kecurian dan juga vandalism. Thief and vandals. Okey. Risiko kehilangan dan kerosakan artifak ini sangat berkait rapat dengan faktor kawalan keselamatan di dalam dan juga di luar muzium. Setiap tahun terdapat banyak kes kehilangan artifak di muzium ni yang membawa kerugian sehingga nilainya jutaan ringgit. Okey. Mungkin lebih daripada tu. Seterusnya ialah faktor ketujuh, iaitu air. Okay, tindak balas air terhadap setengah artifak memang sangat memberikan kesan. Dia juga merangkumi kelembapan akibat pemeluapan dan peningkatan kelembapan. Okay, faktor ini boleh juga dikelaskan kepada tiga faktor, iaitu faktor semula jadi, faktor teknikal dan juga faktor kemalangan. Yang ke-8 ialah pencemaran atau pollution. Okay, bahan pencemar kita kelompokkan ke dalam sebilangan sebatian yang boleh ada tidak balas kimia kepada komponen artifak. Okey, contohnya bahan cemar yang merupakan gas, aerosol, cecair atau pepejal ataupun yang bersifat antropogenik ataupun secara semula jadi. Okey, yang ke-9 ialah suhu yang tidak betul, incorrect temperature. Okey, definisi kepada suhu ini kita tidak sama seperti api dan air. Okey, ia berkait rapat dengan kelembapan bandingan tadi atau RH. Okey, ada tiga kategori praktikal suhu yang boleh dikelaskan. Yang pertama ialah suhu terlalu tinggi, yang kedua suhu terlalu rendah dan yang ketiga ialah suhu tidak stabil. Dan faktor yang terakhir sekali yang menyumbang kepada kerosakan artifak di muzium, di luar dan di dalam ialah pengabaian kustodial atau dissociation. Okey, kalau kita tengok maksud dissociation ni ialah pemisah. Okey, macam mana kita relatekan dissociation ni dengan pengabaian kustodial. Okey, kalau dalam bidang pemuziuman ni kita jelaskan sebagai satu situasi
di mana kolusi atau artifacts ini tidak diuruskan dengan baik dan juga mungkin terdapat pelanggaran SOP dan tidak patuh kepada jadual-jadual kerja yang telah ditetapkan. Okey, huraian lengkap setiap faktor deteriorasi ini di dalam video yang akan datang. Itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Ciao.